Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan belajar tentang kita bincang bab ilmu, ilmu berkenaan ilmu dunia dan ilmu akhirat dan ilmu berkenaan pengalaman, kemahiran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Sifat Allah Ta'ala adalah sifat Tauhid yang 20 mengikut Maturidi, dan sifat Tauhid Asy'ari 20 yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pertama wujud, lawan dia Adam, kedua kidam sedia kala, ketiga baqa kekal. Adapun manusia di syurga kelak ia kekal dengan sebab Allah menjadikan ia kekal, kerana sebab sifat dan zat yang kekal, tapi Allah yang menjadikan ia kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, kesalahannya baru qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri, wahdaniyah yang esa, qudrat, iradat, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Kalam, kudrat, ta'aluk dia, iradat, ta'aluk dia, taksir, kudrat, ta'aluk dia, taksir, iradat, ta'aluk dia, kudrat, kudrat, ta'aluk dia, taksir, iradat, ta'aluk dia, ilmu, hayat, ilmu ta'aluk dia, sama ta'aluk dia, basar ta'aluk dia, kalam ta'aluk dia, ilmu, kalam ta'aluk dia, dilalah, iaitu menunjukkan. Berbeza dengan akidah golongan Wahabiyah ataupun Salafiyah. Salafiyah zaman sekarang lah, Salafi zaman Imam Bukhari, Salafi zaman tabi' dan tabi'in, bukan iaitu, tetapi zaman Salafi zaman sekarang lah, zaman sekarang. Sebenarnya kewujuban Wahabi ini adalah beranak pinak daripada keturunan Khawarij. Maknanya ajaran Khawarij lah yang lebih mempengaruhi ajaran Wahabi ini. Antaranya ajarannya ialah contoh dia dalam bab Tauhid yang dilakukan dalam Wahabi, yang ingat diajarkan dalam Wahabi adalah, dan ini adalah sesat, dan ia itu contoh dia, ini ajaran sesat lah. Ayat dia pelik, dia menyamakan dalam soalan dia tu, dia menyamakan Tuhan kita iaitu Allah SWT sama dengan makhluk iaitu kekasih kita. Tuhan kita sama dengan makhluk. Contoh dia menyamakan kalau cinta Allah sama dengan cinta manusia. Cinta Allah sama dengan cinta isteri kita. Kalau cinta Allah boleh jima tak? Kalau cinta isteri kita boleh jima? Kalau cinta Allah boleh jima tak?
Maknanya contohnya gitulah. Kalau kalau cerita Allah pun boleh jimat dari segi kita, contohnya gitu. Maka iman dan inilah antara untuk kalimatul haq aradul batil, kalimah yang benar tapi mahukan kebatilan. Kalimatul haq wa araduhul batil, kalimah kebenaran dan mahukan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajwid. Kita masuk kepada bab yang lain pula, iaitu tajwid. Tajwid iaitu membahaskan ilmu tentang mujawwad. Mujawwad maknanya perlahan ataupun dibaca secara perlahan. Maknanya tajwid memperelokkan. Kita bahaskan iaitu secara tajwid ada hukum 5. Hukum 5 iaitu idgham bila gunah, idgham ma'a gunah, ikhfa hakiki, izhar halki, dan iqlab. Iqlab mim aba, idgham bila gunah ra dan la, idgham ma'a gunah min nun waw ya, izhar halki hamzah arhim qa'ahu. Ikhfa hakiki ada 15 huruf. Ada 15 huruf. Dan antara hukum tajwid yang lain iaitu tarkib, ra, tarkib ra, dan mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, mak lazim harfi musaqqal, mak lazim harfi mukaffif, mak lazim kalimi musaqqal, mak lazim kalimi mukaffif, dan banyak lagi lah tajwid-tajwid yang lain. Dan kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab yang membincangkan tentang hadis. Antara kitab hadis yang tersohor adalah kitab Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Saya ulang, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab yang menghimpunkan kesemua hadis yang terdapat dalam 6 buah kitab ini adalah kitab Mishkatul Masabih. Dan kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu Babul Quran, iaitu bab yang membincangkan tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Tafsir yang pertama adalah tafsir terbagi kepada 3, iaitu tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur iaitu yang terkenal di Hijaz, Madinah, Makkah dan sebagainya. Tafsir bil ra'yi
adalah terkenal di Iraq. Tafsir Ar-Ra'yi. Dan kita masuk kepada bab tauhid, bab fiqh tauhid. Bab tauhid iaitu rukun iman. Rukun iman pertama percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab, ketiga percaya kepada rasul, keempat percaya kepada kitab, kelima percaya kepada hari akhirat, yang kelima percaya pada qada dan qadar, dan ditambah pendapat ulama yang lain berkenaan rukun iman ini, ditambah kepada sehingga kepada 7. Ini pendapat yang lain, iaitu percaya kepada peristiwa akhir-akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu rukun Islam. Rukun Islam terbahagi kepada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ini, seandainya seorang menjadi murtad, maka ia hendaklah mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka ia terus masuk Islam dan dia boleh sembahyang macam biasa dan sembahyang dia diterima. Seandainya seseorang itu lupa menjadi murtad dan kafir yang murtad, dan ia lupa mengucap 2 kalimah syahadah di luar solat, maka apabila ia sampai kepada tahiyat akhir, dia mengucap pada tahiyat akhir dalam solat, maka ketika itu dia masuk Islam dan sembahyang selepas itu diterima oleh Allah SWT. Sebelum itu maka tidak sah, tapi ucapan dia itu tetap dikira sebagai memasuki Islam. Maka sembahyang selepas tu, contoh dia mengucap dalam sembahyang tahiyat akhir dalam maghrib, maka sembahyang isyak dia, selagi ia tidak menjadi kafir murtad, maka sembahyang isyak dia diterima. Sehinggalah waktu subuh esok ulang, zuhur ataupun selepas zuhur, lepas waktu subuh, maka dia menjadi kafir murtad sekali lagi, maka zuhur dia kena, sebelum zuhur dia kena mengucap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhul Islam, babu tafriqul Islam. Kita masuk kepada bab mengenai sejarah Islam. Sejarah Islam yang terkenal adalah sejarah Tarikhul Islam. Tarikh Islam, maknanya tarikh Islam. Bab-bab tarikh Islam. Tarikh Islam, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Utsmaniyah. Dan ada di sana dalam TV2 yang dia siarkan ketika petang, filem berkenaan kerajaan Utsmaniyah, iaitu tajuk dia The Osman dalam TV2. Dan kerajaan Bani Buih, kerajaan Bani Seljuk, kerajaan Safawi, kerajaan Mogul, kerajaan Bani Fatimiyah, kerajaan Al-Ayyubiyah, kerajaan Muwahhidin, kerajaan Murabitin,
kerajaan Bani Umayyah, satu di Syria, dua berpusat di Syria. Kerajaan Umayyah satu berpusat di Syria, kerajaan Bani Umayyah dua berpusat di Spanyol, Spain. Dan kita masuk kepada bab al-ilmul haraqi, iaitu ilmu-ilmu haraqi. Tokoh-tokoh gerakan Islam yang terkenal adalah seperti Haraqi, maknanya gerakan, Al-Haraqiyul Islamiyah, maknanya gerakan Islam, seperti Abu A'la Al-Maududi, Abu Hasan Said Ali An-Nadwi, Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Bannakah, Imam Sayyid Al-Qutbi, dan Iman dan 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 Zainab di Mesir dan sebagainya. Maknanya Puan Zainab. Nama dia Zainab, tapi gelar raya di depan saya tak ingat. Zainab lah yang kelahiran di Mesir, dan dia diuji dengan duduk di dalam penjara. Dan antara tokoh politik, dan kita masuk kepada tokoh politik. Tokoh politik yang terkenal iaitu seperti Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awal, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat, dan di Indonesia seperti Jokowi Widodo, di Turkiye seperti Erdogan, dan seperti di Arab Saudi, putera mahkota dia iaitu putera Salman, dan di luar negara lain saya tak ingat dah. Ilmu tasawuf, kita masuk pada bab ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf iaitu ilmu yang membincangkan tentang akhlak yang mulia, seperti sabar, redha, takut, harap, ikhlas, tawaduk, dan ikhlas, tawaduk, khusyuk, sabar, redha, mengeluarkan makan, mengeluarkan minum, mengeluarkan tidur, banyakkan solat, banyakkan berpuasa. Itulah antara ilmu-ilmu tasawuf. Banyakkan zuhud. Kalau dalam falsafah Yunani dipanggil Stoicism, yang mengamalkan
kepercayaan zuhud. Yang keduanya berkenaan teori pengalaman yang dipelajari daripada cikgu Yaakob lah, iaitu antara ilmu yang dibagi adalah ketika kita hendak membuang sampah dan kita menaiki kereta, maka buka tingkap dan kita holokkan tangan kita di luar tingkap dan kita pegang sampah. Dan bila sampai di tong sampah, kita pun buang yang masuk dalam tong sampah. Dan antara ilmunya yang lain iaitu apabila nak hujan, maka moleklah kita bakar sampah dulu, ambil sampah yang ada, kita bakar tepi-tepi sungai ke tepi parit ke. Apabila jangan bakar dalam halaman rumah, tapi bakar di tepi parit, di sungai, di luar kawasan rumah. Jangan bakar dalam kawasan rumah, dalam kawasan halaman rumah. Bakar di luar halaman rumah sebelum hujan. Bila hujan turun, maka api pun padam. Maka nampak je gelap dan hitam langit, maka terus turun cair sampah alih-alih. Mari kita angkut supaya dapat membakar dengan molek lah, insyaAllah. Kita bakar sampah 10 jam, insyaAllah. Yang keduanya, apabila masuk dalam store, maka kita tutup pintu store dulu supaya tidak dimasuki oleh serangga seperti lipah, tikus, kalajengking, ular dan sebagainya bila kita masuk store. Lepas tu, kalau kita duduk di suatu kalau kita duduk di tumpang rumah orang, payah tandah tu jadi payah untuk dimasuki, maka ambillah kawasan yang di belakang rumah ke di mana-mana, dan kita kambus semula tahi yang kita berak tu dengan pasir-pasir garang, pasir-pasir pantai, garang dan sebagainya. Keempat, kalau lantai mozaik kita tumpah najis ke, tumpah benda-benda kotor ataupun air tuang sampah, maka kita jirus je dengan air, insyaAllah. Maknanya tak kesak, tak bakal penyelak pun tak apa, asalkan kita jirus. Dan pesan cikgu, saya yang pesan cikgu, saya sebenarnya suatu
Suatu alat yang dicipta oleh manusia ni sebenarnya kalau ia hendak buat kukuh, ia boleh buat. Tapi oleh kerana permainan ataupun dia saja tak boleh buat, maka mungkin ini kerja orang kafir lah. Lepas tu barang-barang dulu tahan lama sebab dia fikir kukuh. Barang sekarang ni tidak tahan lama kerana permainan wang dan ekonomi dan perniagaan orang-orang kafir. Sedangkan dalam Islam, wallahu a'lam Islam ke tidak, tapi apa yang saya dapat rasa sepatutnya buatlah kukuh sikit. Contoh tayar, contoh pengipah, cermin, kereta, buatlah kukuh sikit. Dan 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 ilmu-ilmu yang lain seperti tarekat dan sebagainya, tarekat Syatariyah, tarekat Samaniyah, tarekat Naqsyabandiyah, Chistiyah, tarekat dan sebagainya lah. Dan dalam mazhab fiqh yang terkenal adalah mazhab Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyarah, Syiah Ja'fari, Syiah Zaidi, Syiah Ibadi. Fiqh Sunni adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syiah lagi adalah mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri bukan Syiah, tetapi mazhab Zahiri adalah mazhab yang diteruskan oleh Imam Ibn Hazmin, dan guru dia adalah Imam Daud Az-Zahiri. Dia bukan Syiah, tetapi dia lebih kepada penafsiran mazhab dia itu lebih kepada penafsiran secara teks, iaitu secara zahir teks. Kita ulang lagi, iaitu Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun dan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun dan mendirikan negara dan berperang selama 10 tahun. 13 tahun berdakwah secara senyap-senyap, 3 tahun terang-terang 10 tahun, dan mendirikan negara dan berperang selama 10 tahun, dan akhirnya wafat di Madinah, lahir di Mekah, dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun setengah, dan digantikan oleh Sayyidina Umar Abu Khattab selama 10 tahun, dan digantikan oleh Osman bin Affan selama 12 tahun, digantikan oleh Sayyidina Ali selama 5 tahun, dan digantikan oleh Sayyidina Hasan selama setengah tahun, iaitu 6 bulan. Maka cukuplah selama 30 tahun para sahabat memerintah, dan cukuplah Nabi Muhammad memerintah selama 10 tahun. Sebelum tu Nabi Muhammad berdakwah. Maka kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah umur Nabi Muhammad sebanyak 63 tahun, dan umur Sayyidina Abu Bakar 63 tahun juga, umur Sayyidina
Umar Al-Khattab 63 tahun juga. Tetapi umur Sayyidina Osman bin Affan sebanyak 70 tahun. 71 ataupun 72 tahun. Cumanya Sayyidina Ali saya tidak pasti. Ataupun lebih kuat saya mengatakan saya tidak tahu. Sayyidina Umar lebih muda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 tahun. Sayyidina Abu Bakar lebih muda daripada Nabi sebanyak 2 tahun. Sayyidina Osman lebih muda daripada Nabi Muhammad sebanyak 24 tahun. Kerajaan Mongol iaitu adalah daripada kerajaan yang keturunan dia adalah daripada keturunan tahan ikan dah pergi kerja dan sebagainya. Kita betul Subaru apa dan kita ulang lagi iaitu ilmu tajwid iaitu iqlab, izhar halqi, irfa hakiki, idrab bila runah, idrab ma'a runah, مع لازم حرفي مثقل مع لازم حرفي مخفف مع لازم كلمي مثقل مع لازم كلمي مخفف مخفف dan Osmaniyah, Abbasiyah, Umayyah 1 di Syria berpusat dia, Umayyah 2 berpusat di Sepanyol, dan kerajaan Murabitun selepas kerajaan Umayyah Sepanyol, dan kerajaan Muwahhidun selepas kerajaan Murabitun. Dan kerajaan Murabitun ni sejarah dia adalah disebabkan oleh set-set Murabit. Set-set Murabit maknanya set-set orang yang duduk di Zawiyah maknanya Murabit Robit maknanya orang tempat orang zikir. Tempat orang zikir. Tetapi zikir dia tu bukanlah zikir semata-mata, tapi ada masa zikir, ada masa menuntut ilmu. Dan dia cerah tentang jihad. Apabila sampai masa jihad, ia dipanggil untuk jihad, maka ia segera berjihad. Akhirnya dapat menaklukkan kerajaan Sepanyol. Dan kerajaan Osmaniyah ni kerajaan lain, kat lain pula lah. Kerajaan Osmaniyah di sana
kerajaan Morabito di sana, maknanya di Spanyol. Kerajaan Morabito di Spanyol, kerajaan Utsmaniyah di Turki. Dan masing-masing adalah kerajaan masing-masing. Dan antara kita masuk, kita akhirnya kita tinggalkan bab tentang kerajaan, kita masuk kepada ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin pertama adalah mempunyai karisma. Yang kedua, sihat tubuh badan, fizikal dan mental. Ketiga, berwibawa. Keempat, ada gaya yang kuat. Kelima, suka tolong parti. Keenam, suka tolong rakyat. Ketujuh, suka tolong orang ramah. Kelapan, suka belanja orang ramah. Kelapan, kita tiru Wajadi, tiru Ni Aziz. Ni Aziz bila dia masuk ke dalam bila dia bersama masyarakat, dia bawa bekal nasi dia dalam bekal dia tu, dalam tupperware dia tu, dia bawa ke pejabat, bawa pergi mana-mana, bawa. Dia tak bakar makanan di kedai ke, tak bakar. Maknanya Tok Guru Ni Aziz, dia jaga pemakanan dia. Dia bawa bekal lah maknanya. Maknanya kena bawa bekal lah. Nak jual pun bawa bekal juga. Jaga, jangan kita makan makanan orang yang dimasuk ada orang fasik, orang munafik, orang yang banyak dosa, kepala tidak tudung, hisap rokok. Itu semua menyebabkan kita semakin, hati kita semakin keras dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, iaitu Raja Telepati ada karisma, ada gaya kuat, ikut SOP, ikut penguasaan. Maknanya kalau penguasaan itu menggunakan denda, maka kita tahu dah mula tu kena denda, maka kita awal-awal lagi tidak buat perkara itu dan kita sedia maklum dan tahu perkara tersebut adalah ada denda dan kita menjauhkan daripada kena denda. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah.
Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Disambung pada bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan kerajaan negeri yang ada di kerajaan yang kerajaan yang mengenakan mengadakan sistem mansabdar, iaitu mansabdari, iaitu kerajaan Mongol, iaitu pada zaman Akbar, dan kerajaan Safawi dan kerajaan Osman. Ini adalah keturunan daripada Mongol itu, iaitu kerajaan daripada keturunan Hulagu Khan. Daripada Hulagu Khan ni lah. Cerita-cerita daripada Hulagu Khan ni lah yang menjadi, kerana Hulagu Khan masuk Islam. Genghis Khan Islam juga, tapi selepas dia bunuh tu, dia menghimpunkan seluruh agama. Tapi Islam dia tu Islam plural. Dia sembahyang subuh, tapi dalam masa sama paksa orang masuk Islam. Maknanya Islam plural. Genghis Khan Islam juga, tapi Islam plural. Islam plural tahu-tahu sajalah sembahyang, tapi orang tak masuk Islam dia paksa, orang tak masuk dia bunuh. Tapi sembahyang subuh je, sembahyang subuh jaga, tapi gitulah. Wallahu a'lam, sejarah ni gitulah. Dan ilmu Al-Quran, kalau kita nak percaya kepada sejarah dan benda yang akan datang dan perkara yang gaib seperti iman, yang jin dan makhluk halus, perkara sejarah, perkara akan datang, perkara gaib seperti ilmu jin dan sebagainya, maka kita kena tengok kepada 3 benda. Pertama, Al-Quran yang tidak dinasahkan. Yang kedua, hadis sahih. Yang ketiga, hukum alam. Dan hukum alam ini terbagi pada 2, iaitu yang boleh dikaji dan yang tidak boleh dikaji. Yang boleh dikaji seperti hipotesis, teori, formula, sifat dan hukum. Dan yang tidak boleh dikaji seperti istidraj, ilhas, ma'unah, sihir, mukjizat, karamah dan sebagainya. Itu tidak boleh dikaji lah. Cuma boleh didengar je, boleh diambil periktibar lah, tapi nak kaji mendalam tak boleh. Tidak dapat dibuktikan. Ingat tak tadi saya bilang tadi, dia ada 3 benda yang melibatkan keimanan kita terhadap perkara raib seperti jin, makhluk halus, perkara sejarah dan perkara akan datang. Dia ada 3 benda yang perlu itulah, iaitu pertama, Al-Quran yang belum dinasakh. Yang kedua, hadis sahih. Yang ketiga, hukum alam. Hukum alam terbagi kedua, boleh yang dikaji dan tidak boleh dikaji. Boleh dikaji seperti hipotesis, formula, sifir dan hukum dan sebagainya, teori dan sebagainya. Yang tidak boleh dikaji seperti ihas, ma'unah, rizah, istidraj, sihir, mukjizat dan karamah, ilham dan sebagainya. Ada banyak ilham, irhas, ma'unah, rizah, karamah, sihir, istidraj dan karamah, mukjizat dan sebagainya. Ada 8 langsung kali. Dan saya ingin berpesan kepada dimotivasilah bab-bab yang masuk penutup, iaitu motivasi. Saya ingin berpesan supaya teruskan perjalanan hidup ini walaupun berbagai rintangan dan ranjau duri yang bergelimpang yang di hadapan kita, maka teruskan kehidupan kita ini walau payah mana pun.